Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lia. Kepada hampa yang baru dekat channel aku ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab sudi singgah. And kepada hampa yang dah lama tengok aku punya channel ni, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak juga. And aku doakan hampa semua sentiasa dirahmati Allah. Nak tahu kisah seram kali ni? Jom kita layan. Aku mau kasih tahu mengenai sebuah dosa. So, hai, Assalamualaikum geng. Kuat betul punya motor tu. Okay, sama balik. So, hai, Assalamualaikum geng. Welcome back to my channel. It's me, Ika Lia. So, hari ni kembali lagi kita dengan konten di luar. Apa yang aku nak buat hari ni? Kita tak pergi bangunan. Tapi kita akan pergi jalan seram yang ada dekat Malaysia ni. So kita tak akan berhenti lah. Kita hanya akan lalu jalan tu. Mana kita tahu kot-kot lah ada apa-apa penampakan ke ataupun apa-apalah. Aku sebenarnya aku cuma nak tunjuk dekat hampa macam mana keadaan dekat jalan tu. So aku takkan berhenti ataupun turun daripada kereta. Aku cuma akan lalu, kemudian aku akan patah balik. Itu je lah yang aku akan buat. Sekarang ni dah pukul 11.45 malam. So aku tengok maps ni lebih kurang dalam 20 minit lagi untuk sampai dekat situ. Mungkin ni waktu-waktu kemuncak lah kot. Aku cuma mampu harap yang perjalanan kami selamat pergi dengan balik. Harap-haraplah tak ada benda-benda yang berat ganggu kami apa semua kan. So sekarang ni aku ada dengan laki aku lah, dengan Zul. And ada lagi 2 orang, Kak Nan dengan Ijoy So kami berempat lah. Sebab apa aku bawa ramai? Sebab aku nak semangat tu ada lebih sikit. Kalau kita pergi berdua, semangat aku daripada 100% tu mungkin dah turun jadi 20%. Semangat Zul pula mungkin dah tinggal 10%. So kalau gabung baru ada 30%. So kalau gabung semangat Nan dengan semangat Ijoy mungkin ada dalam 50%. Kira macam kuat lah sikit kan. Tak ada lah orang kata lemah sangat semangat tu. So orang kata lagi ramai ni lagi macam berani sikit. Sebab kami ni semua bukan berani. Walaupun macam aku dengan Nan dia buat cerita hantu, ingat kami berani. Kami pun penakut je lah. Kalau kami berani, aku pergi seorang-seorang je. So itulah yang aku nak bagi tahu hampa. So nanti bila lalu jalan ni mungkin aku akan ceritalah serba sikit apa yang jadi dekat jalan tu. Kenapa jalan tu boleh dikatakan seram. And cerita apa-apa je lah. Okay. So jom kita gerak. Bismillah. Aku kan hari ni aku lapar gila. Aku terlupa nak bawa bekal. Lepas tu aku malah nak makan nasi macam tak ada selera. Lepas tu petang tadi aku lapar, pedih perut. Lepas tu aku keluar lah. Aku ingat nak beli takoyaki. Lepas tu tiba-tiba kena ada cheese baru dah. Nanti pakailah cheese Oh ni burger lapar tu. Oh boleh. Setiap tempat burger berhenti. Ika kena letak cheese tau Ika. Kau nak sedap. Kalau kena silent set beritahu tau. Tak apa. Kita sembang je buat tak tahu. So jalan ni lah. Dia dah macam dah bermula lah jalannya. Depan ni karak depan ni kan. Yeah. So okay geng, sekarang ni kita dah start masuk Jalan Gombak. Okay. So sebenarnya apa yang aku nak buat malam ni, aku nak pergi round Jalan Gombak.
Okey. Jalan Lama Gombak. So sebenarnya sepanjang perjalanan ni kita akan lalui Mimaland. Lepas Mimaland kita akan jumpa balai polis Gombak. And lepas tu kita akan tempuh jalan yang gelap je lah. So itu je lah apa yang kita nak buat malam ni. Tak adalah pergi duduk tepi jalan tunggu ke apa. Tak ada So kita hanya berjalan. Bukanlah berjalan naik kereta je. Berjalan sekarang tahun depan pun sampai. Risau kadang-kadang. So sebenarnya aku dah pernah pergi ke dua-dua tempat, Mimaland dengan Balai Gombak tu. Tapi untuk Mimaland aku terlupa dia punya simpang masuk dekat mana. Dia akan ada satu lorong belah kiri kita untuk naik ke Mimaland. Sebab Mimaland tu dia atas bukit. So dia punya jalan nak masuk simpang, nak masuk tu akan ada satu pintu gerbang. Dan sekarang ni pun sebenarnya aku tengah mencari lagi dekat mana pintu gerbang tu. Aku tak tahulah kalau sekarang dah berubah ke apa kan. Sebab aku pergi Mimaland pun dah bertahun dah. Dah 3-4 tahun yang lepas macam tu. So harap-harap perjalanan malam ni dipermudahkan je lah. Itu je yang aku minta. Senyap betul kereta. So kalau tiba-tiba hampa yang tengah tengok video ni macam, Kak Ika pergilah Mimaland, awal-awal aku cakap sorry. Sebabnya aku rasa aku takkan, bukanlah bersumpah takkan pergi, tapi aku rasa aku takkan pergi kot buat masa ni Mimaland. Disebabkan kenangan buruk yang pernah jadi dekat aku dulu, sampaikan aku tak boleh tidur. And aku mimpi benda-benda yang teruk. Dan aku teruk diganggu sebenarnya. So disebabkan itulah aku dah boleh kata serik lah. Tapi aku rasa macam sekarang ni macam lain. Ewah. Dia tak tahu ke dalam kereta ni ada YouTuber famous. Tapi geng, sebenarnya aku rasa macam jalan ni dah tak seseram dulu. Sebabnya dulu kalau time-time macam ni aku lalu untuk pergi buat paranormal, kedai-kedai kiri kanan semua dah tutup. And jalan ni sunyi tau. Tapi sekarang dah banyak orang lalu. Even lori pun dah banyak, kereta pun dah banyak, and kedai-kedai pun meriah buka. Oh ya, kita dah terlepas simpang Mimaland. Oh ya? Yes, tadi. Simpang dia? Simpang masuk dia. Maksudnya masuk je terus Mimaland lah tu? Bukan. Kita masuk tu kita kena naik bukit dulu. Tapi tak adalah jalan kaki. Kita kena naik, boleh lah naik pakai kereta, pakai motor. Nanti kau cerita kat aku pasal Mimaland. Okay. So tadi sebenarnya kita dah terlepas simpang masuk ke Mimaland. Dan aku boleh perasan sebab aku nampak pintu gerbang dia. Okay. Laki aku ngantuk tu. Saya mana ke? Betul ke simpang tu ke depan ni? Tapi aku yakin tadi. Okay geng, so kita dah start masuk jalan. Mana jalan dia? So jalan ni sangat-sangat gelap geng. So minta yang mana tengah menonton video ni semua senyap. So kita kena fokus pada jalan. So aku harap yang tengah menonton semua diam. Tiba saya semua orang diam kat rumah. Apa? Weh, kembang elok bahan kucing tu. Tadi aku berhenti colek lagi. Ambil dekat sini kucing sampai kat rumah benda lain. Risau. Mungkin jalan dia dah bermula dekat sini ke geng. Kita tak tahu. Banjir. Apa yang meriah sangat? Duduk rumah lah korang. Okay geng. So aku rasa dia dah
bermula dekat sini. Pengembaraan bermula. So Allah geng dia dah start daripada sini. Kalau ikutkan dulu daripada bawah tu gelap. Tapi sekarang ni dekat atas ni je yang gelap. Aku tak tahulah korang nampak ke tak. Sebab aku rasa macam lampu kereta aku ni macam ada masalah sikit. Yang sebelah ni macam, orang kata apa, macam malap sikit. Walaupun aku dah buka lampu tinggi. Okay. So sebenarnya selekoh dekat Jalan Gombak ni bagi aku bahaya lah. And pengalaman aku sendiri lalu dekat jalan ni untuk pergi buat paranormal dekat Balai Polis Gombak tu, aku pernah ditutup pandangan maksudnya bayangkan kita orang macam konvoi ramai-ramai lah naik kereta, naik motor untuk pergi ke Balai Polis Gombak tu. Kita orang ramai-ramai, ui, dia naik ke atas tu ada apa, ada rumah ke? Kita orang naik motor ramai-ramai. Agak ramai kita orang waktu tu sebenarnya. And ada kereta juga. And boleh bayangkan 3 kilometers, you'll arrive at Balai Polis Lama Gambak. So boleh. Okay, aku orang nampak jambatan ni kan. Okay, so kisah aku dekat jambatan ni sebenarnya masa aku lalu jambatan ni, aku dialih pandangan sebenarnya. Dialihkan pandangan macam mana? Jambatan tu sebenarnya dia ada macam, ada corner lah sikit kan. Tapi masa aku lalu, pandangan yang dia bagi kat aku adalah straight. So aku hampir-hampir terhumban ke parit bawah tu. Tapi orang kata Allah tu ada, dia selamatkan aku. So aku sempat nampak jalan yang betul walaupun dah last minute. Kau naik motor kereta ke? Masa tu aku naik motor, aku seorang je babe. And yang orang kata lagi macam aku rasa macam sakit hati masa tu, kan aku cakap tadi aku naik motor ramai-ramai dengan member aku kan. Boleh bayang tak, dia orang ni boleh hilang daripada pandangan aku. Kiranya dia orang ni semua bawa motor slow je, and aku ikut dia orang kot rapat. Belakang lah. Ikut belakang tu rapat. Tapi aku tak tahu macam mana aku boleh terlepas dia orang. And aku berjalan seorang-seorang malam tu. Sebenarnya dia orang ada ke tak? Dia orang ada. Kau je tak nampak dia orang. Aku je yang tak nampak. Dia nampak kau ikut je. Dia orang nampak aku ikut sebab dia orang cakap dia orang perasan lampu motor aku dekat belakang. Sebab kalau kata dia orang tak perasan, mesti dia orang akan tunggu aku. Masa tu. Tapi sayangnya aku diujilah kiranya malam tu. So aku memang masa tu kan aku berzikir tak berhenti. And jarak aku rasalah nak sampai ke Balai Polis Gombak malam tu aku rasa sangat jauh. And bayangkan aku hanya berseorangan dekat jalan ni. Memang takut dengan kabus-kabusnya, dengan apa. Lepas tu tiba-tiba aku rasa ada orang asli kot naik motor dua orang. Dia hon-hon aku. Aku takut masa tu, aku takut mungkin dia pertahan aku, tak lagi dia nak rogol ke apa, kita tak tahu kan. Lepas tu dia orang tanya aku nak pergi mana. Lepas tu aku cakap nak naik atas. Lepas tu dia cakap, oh dengan yang ramai-ramai tadi ke? Lepas tu aku cakap, ya. Masa tu aku sembang sambil aku ada atas motor lah kiranya. Aku cakap ya. Lepas tu dia kata hati-hati. Lepas tu dia just jalan je. And dia ada bawa galah panjang. Mungkin dia pergi kebun ke apa, aku tak tahulah kan. Tapi masa tu memang aku takut gila. Lepas tu sampai aku dah baca ayat kursi, apa semua benda ni, barulah aku nampak dia orang ni tunggu aku tepi jalan. Masa dia orang ni tunggu aku tepi jalan, aku dah berhenti ni apa semua ni, dia orang tanya aku satu benda. Ika, macam mana hang boleh sampai lambat sedangkan hang duk ada di dekat belakang kami tadi? Itu soalan yang dia tanya aku.
aku sendiri tak boleh nak jawab soalan tu. Sebab aku pun pelik kenapa mereka ni tiba-tiba hilang daripada pandangan aku. So inilah jalan dia, geng. Depan ni sikit kita akan jumpa balai polis lama. Tapi balai polis, kita tak ada lah pergi masuk dalam balai polis tu. Kita cuma lalu tepi je lah. Sebabnya balai polis tu dia ke bawah. Yang ni dah tidur. Aku dah takut. Dia tidur pula. Elok-elok aku cakap semangat dia 50%, dah tinggal berapa? Ui, berkabus betul tempat ni. Geng, jujur aku cakap kan, aku rasalah juga. Ya, aku auto ngantuk tu kan. Tinggal ikan sebelum enggak kan. Itulah pasal aku tinggal masa motor berjalan. In 300 meters, Boleh. Dah sampai dah. Kau seluruh ekor terus kau panas je. Aku buka 1-2 ekor weh. Aku rasa sekejap. Mana lah? Sekejap. Okay. So arrived at your destination. ni balai polis Gombak. Sini bawah ni. No. Ya. Ni nampak tak jalan ni? Tepi ni. Okay, balai polis Gombak dalam ni. So kau jalan kaki dah bawah. Yes, kena parking tepi ni, jalan kaki. Okay geng, so aku tak boleh nak tunjuk dekat hampa. Bukan aku tak boleh tunjuk, tapi masalahnya aku malas nak alihkan kamera. Apa balai polis tu kat situ? Mungkin dia balai untuk orang-orang asli. Tapi aku tak rasa sebenarnya tu balai polis. Aku rasa macam dia macam pusat penyelidikan ke apa ke. Weh, ada rumah ke apa tepi ni? Dulu tak ada pun. Tak tahu. Yalah. Oh, kuih dah. Dulu tak ada eh. So sekarang ni geng, aku akan cari tempat. Pintu. Bodoh. Bukan. Okay. Sorry terpotong. Apa dia kau cakap ni? Okay. So okay, ni pengalaman aku masa aku buat paranormal dekat Balai Gombak. Okay. So sekarang ni alang-alang kita tengah nak cari tempat untuk U-turn sebenarnya. Kita ke depan lah sikit kan. Cerita aku dekat Balai Gombak ni sebenarnya, masa tu macam biasalah masuk kat dalam. Lepas tu entah macam mana dia orang panggil aku untuk jadi volunteer. Okay. Masa aku duduk dekat dalam untuk jadi volunteer, tengah-tengah setup, tiba-tiba dalam kamera ni dia orang nampak ada penampakan lain yang tengah duduk dekat boleh dia katakan sebelah aku, tapi dalam jarak dalam 200-300 meter macam tu lah. So automatik dia orang ni panggil aku, and tak jadi untuk letakkan aku sebagai volunteer malam tu. So aku pun rasa selamat lah, and dia orang letak orang lain lah untuk jadi volunteer kan. Tapi malangnya volunteer yang dia orang letak tu tiba-tiba dia hilang. Tak boleh juga kat sini nak U-turn pun. Dia macam orang kata macam diganggu lah. Okay, dia diganggu. Tapi kenapa dia tak bagi kau? Aku pun tak tahu, sebab masa tu pun aku tak tahu sebenarnya dia orang nampak benda lain dalam kamera. Aku tak tahu cerita kiranya waktu tu. So dekat sini kita boleh U-turn kot. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kalau ke depan lagi ni tu bentung lah. Mungkin. Aku cuma harap tak ada kereta lalu je masa ni. Dia orang tu. Olah, aku tengok mirror handphone kau apa dah sekarang apa-apa.
Bismillah, 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 bismillah. Oh, belakang clear lagi lah. Alamak, detect benda lain ke apa? Itulah pasal. Okay. Lepas tu dah bila kawan tu dah kena ganggu ni, dia orang pun tarik keluar. And then dia orang just teruskan perjalanan dia orang lah, hunting kan kat dalam. Masa tu kru kita orang yang pergi hunting ni, dia kena ganggu kat dalam. Tiba-tiba dia cakap dalam hutan ni ribut kuat. And masa kita orang tengok live pun, memang dalam live tu ribut kuat gila. Siap berani ribut lah. Tapi peliknya, dia dekat dalam je yang kena benda tu. Kita orang kat luar tak ada pun. Okay. Lepas tu aku duduk tepi jalan tau. Sebab masa tu dia orang ni ramai lah masuk dalam untuk selamatkan kita orang punya kru yang dekat dalam ni. So aku dekat luar ada bertiga je kot. And then masa tu kiranya aku duduk bersila je lah tepi jalan tu kan. Tiba-tiba masa tu daripada simpang belah depan ni, aku nampak macam ada cahaya yang macam kereta nak lalu. Aku tunggu tau kereta lalu. Tapi kereta tak lalu-lalu pun. Lepas tu aku dengar ada macam suara mengaum. Masa tu aku cuak sebab aku takut binatang lah masa tu. Okay. So bila aku dah cuak apa semua ni, aku tengok je dekat bahagian yang aku rasa macam ada kereta nak datang ni. And masa tu juga aku nampak ada satu binatang melintas. Okay, ni lah masuk dalam ni. Okay. So memang masa tu aku nampak binatang melintas. Tapi binatang tu dia macam lebih kurang macam beruang. Tapi dia bukannya berjalan macam bentuk beruang ni, tak. Dia macam jalan macam beruk. Dia macam pakai kaki empat. Okay. Dia kaki empat. And binatang tu aku tak ada lah nampak dia punya bentuk full. Aku cuma nampak bayang hitam je lah daripada cahaya yang terpancar tu kan. So aku ni pun macam okey lah, tak apalah. Dah nampak benda macam tu kan. Tak sampai 10 minit macam tu, aku dengar macam bunyi gajah pula. Bunyi macam tu kan. Lagilah aku cuak. Masa tu aku dah panggil dah dia orang yang dekat dalam ni. So aku panggil lah kru aku yang kat dalam ni keluar. Sebab takut lah kena kacau dengan binatang kan. Last sekali bila dia orang ni keluar, tiba-tiba pokok daripada bahagian depan, kira seberang jalan ni, bergoncang. Tak tentu hala. Kalau kata angin, mestilah belah kita orang ni pun akan bergoncang kan. Tapi yang bergoncang hanya seberang jalan. Masa tu lagi lah aku cuak. Aku cakap betul-betul binatang ke apa kan. Lepas tu dia orang cakap tak. So dia orang suruh kita orang yang ada kat luar ni berzikir. Sebab masa tu ada seorang kru perempuan ni dah start macam macam tu. Dia tak meracau tapi dia macam dia cakap dia takut lah apalah. Benda-benda macam tu lah dia cakap. So masa tu aku sangat berdoa masa tu supaya tak jadi apa-apa. Sebabnya kita kat tengah-tengah jalan macam ni kot. Kalau in case dia jadi apa-apa, kalau dia berlari tengah jalan, masa tu memang aku rasa agak bahaya lah. And sekarang ni tadi aku rasa seram gila. Bila aku nampak ada kereta, aku rasa macam selamat sikit. Mana kereta? Belakang. Tadi ada basah ke je? Basah. Aku gantung teruk. Teruk tu gantung.
Azizul tidur kan? Oh. Azizul pun tidur. Ish. Polis ke? Ah, mana? Tak ada dengan bunyi tolong. Kan? Bukanlah bunyi handset siapa tu. Jujur aku cakap dada aku berat gila. Aduh, nak jangan tidur kan? So sekarang ni kalau hampa sebagai view, kalau hampa nak tahu, dalam kereta aku semua nak tidur. Sebenarnya sejujurnya aku pun nak terpejam mata. Tapi itu ya aku tengah cuba kawal sebab jalan dia sekarang ni aku nampak macam makin sempit. Sempit teruk. Sebab aku rasa sebiji kereta pun macam tak muat untuk lalu. Betul. So inilah risiko-risiko sebenarnya yang para paranormal buat. Para paranormal para kru paranormal yang buat. Inilah risiko-risikonya yang korang tak tahu sebenarnya. So sekarang ni kita dah patah balik untuk keluar daripada jalan ni. Alhamdulillah, jalan pun dah makin luas aku rasa. Tapi aku tak tahu. Allah Akbar jalan dia. Tapi aku tak tahu kenapa dalam kamera aku rasa macam kelabu sangat. Sorry kalau video kualiti kurang. Okay, minta maaf sangat sebab yelah nak buat macam mana kan dengan keadaan berkabus dia. And sebenarnya jalan Gombak ni dia boleh jadi seram sebab dulunya dikatakan jalan ni adalah jalan tempat pembuangan mayat. Ya. Yeah. Sebab apa aku cerita bila saya sampai bawah? Sebab aku tak berani nak cerita kat atas tadi. Okay. So Tempat pembuangan mayat tu. kan bila kita naik atas tadi, kalau kau perasan kiri kanan kita ada macam gunung-gunung kan. Macam ada, bukan gunung, macam tebing, gaung-gaung tu. So yelah, cuba kalau aku bunuh orang, aku buang kat situ, siapa je nak pergi tengok kat gaung tu ada apa? So sebab tu lah jalan tu jadi seram sebenarnya. Sebab orang dah cakap tempat pembuangan mayat. Tempat pembuangan mayat. So kita pun dah sampai ke bawah. Dan aku rasa kita punya video mungkin sampai takat ni je. Terima kasih kepada hampa yang sudah tengok video aku sampai ke akhir hayat, melampau sangat. Sampai ke akhirnya. So sikit sebanyak hampa telah tahu kami punya ketakutan. Kami bukanlah orang yang berani sangat pun. So aku harap hampa berpuas-hatilah dengan video kali ni. Tapi aku minta maaf banyak-banyak sebab kualiti video kurang memuaskan. Okay, so jumpa lagi in the next video.
Aku sentiasa doakan hampa supaya dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Allah. Okay, so kali ni aku buat penutup tanpa muka aku. Alright. So, okay geng. Bye. Muah.